Dan ketika ini bersama kita di talian Skype, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Baik, terima kasih kerana bersama kami. Baik, Prof, apakah skop tanggungjawab kerajaan interim atau sementara? Adakah tugas Perdana Menteri dan Menteri sama sebelum pembubaran Parlimen, Prof? Ya, kalau kita lihat pada peruntukan yang ada, kuasa yang diberikan kepada Perdana Menteri yang bersifat interim adalah untuk menjalankan sistem pentadbiran yang sedia ada untuk memastikan ia berjalan dengan lancar dengan dibantu oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga Ketua Setiausaha di peringkat setiap kementerian. Dan kalau kita perhatikan, tidak boleh dikemukakan peruntukan tambahan, tidak boleh ada dasar baru. Sebab itu kita lihat penjawat awam sebagai yang melaksanakan segala tindakan atau dasar banyak bergantung kepada selepas pilihan raya dengan lahirnya sebuah kabinet baru, maka mereka itulah yang akan menjadi penggerak kepada setiap kementerian. Bermakna apabila pembubaran diumumkan waktu yang sama, kabinet juga hilang fungsinya, Perdana Menteri akan memainkan peranan sebagaimana yang dimainkan ke atas kesemua kementerian supaya menampakkan kita memelihara soal keselamatan, soal keamanan, soal kesejahteraan di bahu Perdana Menteri yang dinamakan sebagai Perdana Menteri sementara yang lazimnya adalah Perdana Menteri sebelum pembubaran. Bermakna dalam konteks ini kita melihat andai kata wujud keperluan untuk pelantikan beberapa kementerian menterinya yang dirasakan perlu, maka itu boleh dilakukan. Kesemua itu adalah kuasa mutlak yang terletak kepada istana ataupun Yang Pertuan Agong. Jadi dalam tempoh ini, bagaimana pula dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong? Bolehkah baginda mengisytiharkan darurat jika negara atau mana-mana kawasan berdepan situasi luar jangka seperti banjir? Prof. Ya, kalau kita perhatikan darurat lazimnya diisytihar apabila negara berhadapan dengan soal keselamatan, soal ekonomi ataupun ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal. Maka darurat diisytiharkan bila dikatakan wujud keadaan seperti itu ataupun hampir wujud. Dalam konteks ini kita pernah melihat ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19, darurat telah diisytiharkan sehingga pilihan raya kecil di Batu Sapi, di Gerik dan juga Dewan Undangan Negeri Bugaya Sabah tidak dilakukan untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan tidak tergugat disebabkan oleh kedudukan seperti itu. Hatta dalam kedudukan seperti itu, Yang Pertuan Agong yang punya prerogatif sendiri, kuasa mutlak dalam soal pengisytiharan darurat, boleh mengisytiharkan darurat. Andai kata kuasa besar melanda, ia boleh menggugat keselamatan, boleh membawa kepada nilai pengorbanan yang cukup besar sehingga menggugat kesejahteraan dalam konteks negara kita. Saya percaya dalam kedudukan seperti itu, sebagaimana yang kita lihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Yang Pertuan Agong sendiri, pergi meninjau di jabatan kaji cuaca dan juga jabatan-jabatan lain sebelum memberikan perkenan kepada nasihat yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri. Yang Pertuan Agong juga saya percaya dengan menggunakan kebijaksanaan, kearifan baginda Kebawah akan mengambil kira perkiraan ini jika sekiranya perlu mengisytiharkan darurat. Baik, apakah impak jelas jika ada negeri yang tidak mahu mengadakan PRU serentak? Komen, Prof. Ya, beberapa buah negeri sudah pun mengisytiharkan tidak mahu mengadakan pilihan raya negeri serentak dengan pilihan raya umum. Itu telah dinyatakan oleh kepimpinan Pakatan Harapan ke atas Negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala PAS di Kelantan, Terengganu dan Kedah juga mengambil keputusan yang sama. Impaknya besar kerana bila dilakukan secara berbeza, kos perlu diambil kira kerana dalam menjalankan pilihan raya umum kali ini kosnya sudah meningkat kepada 1.2 bilion. Ia boleh mencecah kepada 2 bilion andai kata tidak dilakukan serentak. Kedua, rakyat perlu keluar 2-3 kali sehingga boleh melahirkan keadaan sebagaimana kita lihat di beberapa pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri sehingga menzahirkan kedudukan kelesuan politik. Kita tidak mahu
dalam meraihkan cabang pendemokrasian ini, rakyat merasa terbeban, rakyat tidak merasa seronok untuk keluar mengundi. Itu perlu kita elak, itu perlu kita pastikan tidak lahir nilai apati dalam kalangan pengundi. Pengundi apatah lagi dalam konteks hari ini, bilangan pengundi bertambah, undi 18 dan juga pengundi kali pertama juga sudah meningkat, maka kita harus boleh menggalakkan pengundi dua kali ini agar tidak menjejaskan nilai kewangan dan juga penstrukturan, kemudahan, latihan serta SPR sendiri serta bersama dengan badan keselamatan lain seperti polis, askar dan sebagainya untuk jalankan tanggungjawab memastikan pilihan raya dapat jalankan dengan licin, lancar dan juga tersusun. Baik Prof. Jadi berkenaan bajet 2023 yang baru dibentangkan, adakah ia masih sah untuk dibahaskan apabila kerajaan baharu terbentuk atau bagaimana komen Prof? Ya, pada 29 November 1999 apabila pilihan raya diadakan, ketika itu perdebatan pilihan raya, perdebatan bajet tahun tersebut sudah berlaku. Bermakna bajet dibentangkan 2 minggu selepas itu, pembubaran berlaku dan akhirnya kita melihat perlu pembentangan semula. Itu dilakukan oleh Menteri Kewangan ketika itu Tudai Zainuddin pada Februari tahun 2000 untuk bolehkan bajet dibentangkan semula. Dalam kedudukan ini, ia agak berbeza. Di sini bajet telah pun dibentangkan pada 7 Oktober 2022, tetapi tidak ada perdebatan, tidak boleh diperdebatkan, apatah lagi Parlimen sudah terhenti fungsinya sejajar dengan pembubaran yang sudah pun diisytiharkan. Bermakna bajet baru perlu dibentangkan untuk perdebatan. Barangkali jika kerajaan yang sama menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, bajet mungkin yang sama, tetapi jika ada kerajaan lain yang mengambil alih teraju kepimpinan negara, bermakna akan ada penambahbaikan perubahan tertentu untuk dilihat sebagai bil tambahan ke atas bajet yang telah dikemukakan seiring dengan perubahan dan juga peredaran dalam konteks sebulan yang akan berlaku. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian atas penerangan yang diberikan sebentar tadi.